laba di halaman politik. Laba itu keberuntungan, saudara. Halaman politik negara kita ini, bagi setengah orang, mereka merasakan itu adalah keberuntungan untuk mencari kekayaan, untuk mengejar pangkat dan juga mencari wang segera. Kerana sekarang ni, saudara, saya mendapati telah wujud ada beberapa kem dalam UMNO. Ini perlu ditangani dan saya harap calon-calon yang benar kita dengar kata jadi tak bertanding, ada kata yang bertanding dan sebagainya. Kerana kem Datuk Seri Ismail Sabri yang ramai telah pun terpesona dengan dendangan keluarga Malaysia, hari ini telah dijadikan salah satu lagi bentuk propaganda untuk menyedapkan hati walaupun rakyat tahu beliau sukar untuk menangi jawatan Presiden. Jadi sekarang ini, saudara, ada pihak yang telah pun membuat cai. Dia buat cai ni lain tak ada. Hanya semata-mata untuk mencari keberuntungan. Saudara, dan dalam keadaan sekarang ini kabarnya, kerana dengan kelemahan peluang ataupun kurangnya, pudarnya peluang Datuk Ismail Sabri untuk memenangi pertandingan tersebut, maka nilai sokongan itu dinilai dengan agak tinggi. Dengan macam-macam lah, saudara. Gambarannya bahawa beliau begitu, beliau begini. Tetapi untuk mendapat ataupun berusaha untuk mendapat sokongan warga UMNO, maka bayarannya agak tinggi. Ini yang saya katakan satu benda yang tidak baik. Saudara, benda yang cukup negatif pada UMNO. Saya mengharapkan agar teman-teman di peringkat akar umbi, jika anda didatangi oleh para pencacai politik ini, tolaklah mereka jauh-jauh. Ini keadaan saya. Sekarang ni kerana mereka menjaja lagi sebab kononnya dengan kemenangan 30% 30 kursi UMNO Barisan Nasional ini sewajarnya lah diganti. Mereka membina naratif. Di samping memburukkan Presiden UMNO, mereka menjaja mimpi dan mereka kabarnya ditaja oleh orang tertentu. Sebab tu sekarang ini saya merasakan menjelang 13 hari lagi, pencacai-pencacai ini akan berada di rumah UMNO. Mereka bukan hanya ahli UMNO, mungkin juga mereka di luar UMNO, tapi mereka menjaja supaya diadu-adukan agar ada pertandingan. Sebagaimana yang saya katakan, saudara, jong pecah, iu kenyang. Ini sebenarnya. Sebab hari ini saya mendapati bahawa geng broker ni, mereka dilihat seolah-olah bakal menguasai pemilihan UMNO. Saya dengar juga ada teman-teman yang melalui Facebook mengatakan bahawa ini pemilihan parti ini kononnya nak diadakan segera kerana Datuk Seri Zahid khawatir dia akan dikalahkan. Saya kata apa pula perlu? Dalam perlembagaan kita sebagaimana dipersetujui oleh pendaftar pertubuhan, kita harus mengadakan pemilihan parti dalam lingkungan 6 bulan selepas pilihan raya umum. Jadi suka tak suka dalam tempoh tersebut. Sekarang ni dah sebulan dah. Tinggal 5 bulan lagi. Maka bukan soalnya bila Presiden kata nak adakan pemilihan itu untuk mempercepatkan. Tidak. Tidak ada cepat, tidak ada lewat. Dalam tempoh tersebut, saudara. Ini kena faham. Supaya kita tak mudah terperangkap oleh dakwah-dakwah mereka yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menghakis sokongan dan menghakis imej Presiden UMNO dan juga pimpinan UMNO, Tok Mat Hassan apa semua. Mereka menuduh macam-macam, saudara. Dan mereka sekarang ni menyuruk di belakang. Ada yang mengatakan mereka mahu supaya Saudara Khairi Jamaluddin bertanding. Lagi tinggi dia punya bayaran. Para pengempen ini akan dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Kabarnya, saya belum mendapat bukti nyata. Tetapi sebagaimana yang pernah Tok Mat mengatakan di peringkat bahagian beliau pun dah berjalan envelop putih ini. Saya berharap agar warga UMNO sucikanlah parti kita ini daripada kegiatan-kegiatan negatif ini. UMNO bukan tempat untuk mereka melaba ataupun menjana laba yang tinggi. UMNO adalah parti perjuangan. Tak sepatutnya warga UMNO diperbodohkan dengan umpanan RM500, RM1,000. Katanya untuk mencalonkan Datuk Ismail Sabri, nilainya mana-mana bahagian yang nak mencalonkan Datuk Ismail Sabri, nilainya adalah lebih kurang RM1,000. Tapi kalau nak mencalonkan Datuk Saudara Khairi Jamaluddin, nilainya
RM1,500. Dan seandainya pencalonan untuk H2O Syamuddin nilainya RM2,500. Inilah yang sedang dinyatakan dan berlega di rumah UMNO. Sejauh mana benarnya saya belum dapat bukti. InsyaAllah kalau dapat bukti nanti lumatlah saya kerjakan. Tetapi saya merasakan seandainya tidak ada pertandingan kali ini, inilah yang akan menjadikan geng-geng broker-broker politik ini kecewa. Mereka berusaha. Musuh-musuh UMNO pasti kecewa. Seandainya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak bertandingkan. Mereka akan kecewa. Kerana tidak dapat menjana laba. Jadi kita di peringkat akar umbi kena sedar. Apakah kita nak mengizinkan pencacah-pencacah politik ini mengaut laba. Saya dipahamkan. Jutaan wang ringgit akan dilaburkan. Lain tak ada. Kena ingat saudara, matlamat mereka bukan hanya untuk UMNO. Matlamat mereka, andainya Presiden UMNO ini ditumbangkan, maka mereka juga akan menjangkit ke Putrajaya. Anjung kuasa di Putrajaya juga pasti akan dirombak oleh mereka untuk memastikan kerajaan perpaduan ini dalam keadaan goyah dan diruntuhkan. Sebagaimana berlaku pada langkah Sheraton. Ini sedang berjalan, saudara. Saya ingat 2 malam lepas, 3 malam lepas pun saya dah memberi peringatan. Semalam pun saya beri peringatan pada warga UMNO. Jangan kita izinkan suasana begini. Sebab tahun-tahun mendatang ini kita belum tahu lagi, saudara. Saya berdebar, saudara. Bila saya tengok ataupun saya lihat laporan-laporan dalam saat kita nak menghadapi tahun 2023 ini sudah pun terjelma wabak virus corona. Ini tentulah akan memberi kesanan yang teruk kepada negara kita soal produksi makanan. Sebagaimana saya katakan, kita bakal menghadapi krisis makanan, iaitu food security. Sebab kita bergantung daripada makanan yang kita import dari luar negara. Tapi kalau macam di India dah tutup pintu, negara ini tutup, negara itu tutup, masa mana kita nak dapat kita punya bekalan? Itu yang saya risaukan. Sebab itu kalau saudara ingat lagi, saya mengatakan kehadiran tahun 2023 bukanlah tahun yang begitu menyenangkan. Dan jika ini berlaku, ia turut menggugat struktur ekonomi dunia. Ekonomi dunia akan terkesan. Bila ekonomi dunia merudum, kita juga akan terkesan. Dan usaha untuk menangani derita rakyat juga turut akan terjejas. Ini kebimbangan saya. Sebab itu saya mengharapkan teman-teman yang masih lagi dalam politik, berusahalah kita untuk mewujudkan kestabilan. Puak-puak yang menaja supaya diadakan pertandingan dan sebagainya, memang mereka tidak berhenti kerana mereka hanya mengharapkan laba daripada laman politik. Mereka tak ada buat kerja apa. Tidak berusaha apa-apa, hanya menggunakan jawatan politik untuk dilacurkan demi untuk kepentingan dari mereka. Sebab itu saya bersetuju. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Adam Malik daripada MyTV Online. Dia menyatakan bahawa saat ini UMNO berada dalam danger zone. Iaitu dalam zon yang agak bahaya kerana diancaman oleh musuh dari luar dan dalam UMNO. Keadaan ini bertambah parah apabila musuh di luar UMNO bersekongkol dengan ahli dalaman UMNO. Ini sebab itu kalau tindakan Majlis Tinggi UMNO untuk menangani persoalan ini, maka kita berharapkan ia benar-benar dapat dilakukan secara tuntas. Saudara jangan lupa, saudara, dalam keadaan begini kita bukan mudah untuk mengendalikan bahtera UMNO yang terkesan daripada pilihan raya umum yang baru lalu. Bukan mudah, saudara. Sebab itu saya sekadar ingin memberi pandangan kepada Datuk Seri Presiden UMNO. Saudara, kadang-kadang bila saya beri pandangan ini, anda kata saya membelasah Presiden. Tidak, saya sekadar mengingatkan. Saya ingin memberi pandangan kepada Presiden UMNO. Saudara, sepatutnya Datuk Seri Presiden sekarang ni pejam-pejam kalah mata anda berapat-rapat. Pejam duduk istiqarah lah sebaik mungkin. Jadi jangan fikir banyak-banyak. Jangan buang masa banyak-banyak. Segala sampah sarap yang ada dalam UMNO ini perlu dikikis. Perlu disingkirkan. Tak boleh dibiarkan. Saya melihat keadaan ini agak bahaya. Datuk Presiden, saya dah bercakap,
Berapa ekar luasnya dia punya dada tu. Untuk berlapang dada. Kita sebagai orang biasa, kita melihat ancaman ini masih ada lagi. Ini meletakkan UMNO dalam keadaan berbahaya. Kalau kita biarkan berterusan. Jadi dalam keadaan yang kedua ni saudara, kita tak boleh membiarkan pimpinan UMNO 24 jam asyik berpolitik. Sesuatu perlu dilakukan untuk menyantuni kehidupan rakyat. Hari ini sepatutnya pimpinan UMNO di peringkat bahagian-bahagian sudah pun mewujudkan plan A, plan B, plan C. Seandainya COVID-19 ini melanda sekali lagi. Seandainya kita terjebak dalam food security ataupun krisis makanan. Seandainya ekonomi masih belum dapat dilegakan. Ini perlu dipikirkan oleh ahli-ahli UMNO, khususnya pimpinan di peringkat akar umbi. Rakyat menanti. Tak kisahlah sama ada mereka itu menyokong atau tidak. Inilah masanya pimpinan UMNO menabur jaksa bakti. Bukan untuk berpolitik 24 jam. Saudara Jazlan Jaafar, pengkhianat paling nyata. Memang kita jelas. Tapi nak buat macam mana? Dada presiden kita ni luas. Sebab itu berlapang sangat. Sepatutnya, saudara Delmira Bates, saya bersetuju. Orang-orang yang dianggap sebagai, saya tak mau sebutlah perkataan itu, saudara, tapi orang yang merosakkan imej UMNO ini perlu disingkirkan. Saya tahu, ada berlaku di Perak, ada berlaku di Negeri Sembilan, apatah lagi di Johor. Begitu juga di Kelantan dan Terengganu. Juak-juak ini sedang melakukan usaha. Pertama sekali mereka melaga-lagakan pemimpin. Sebab itu saya dengar tak henti-hentilah. Ini beberapa orang warga netizen ini yang saya yakin dibayar oleh pihak tertentu. Lain tak ada, mengutuk presiden, menyindir, mengatakan itu dan ini. Sedangkan seharusnya kita mengukuhkan kita punya kesepakatan. Kalau adanya orang yang menulis begitu di laman web ini, saudara, saya kata lebih baik tak usah buka, tak usah baca. Nak kita bertelagah, buat apa? Cari dosa kering. Saya kadang-kadang nak menjawab, ada 3-4 macam mana saya tengok ini ahli parlimen Tasik Gelugur. Macam-macam dia kata. Tak percaya, kau tak percaya, kau sudahlah. Walaupun kadang-kadang dia mengkritik parti pimpinan daripada Parti Keadilan, itu saya tak ambil kisah. Tapi bila dia mengkritik pimpinan UMNO, saya tengok tak ada pula kita nak jawab. Sepatutnya kena serah juga orang macam ni, saudara. Dan saya merasa hairan bagaimana pemimpin UMNO saya tengok ada culipan dan menyokong pula. Masalah sekarang ni, UMNO juga sedang menghadapi ujian apabila mereka yang telah pun disingkirkan. Orang macam Tun Ehsan, Tun Faizal, orang macam Anwar Musa, orang macam Tajuddin Rahman, orang macam Syahidan Kasim, orang macam Ismail Muttalib. Mereka dah bukan lagi ahli UMNO. Tak perlu kita santun. Kalaulah mereka mengantar kiriman, tutup je. Kita ada nombor telefon tertera dalam telefon kita. Kalau nampak ini mesej daripada Syahidan Kasim, tutup je. Tak payah lagi kita nak layan. Ini kita baca. Akhirnya kita juga terpengaruh. Kita harus menyantuni sama kita. Saudara, Saudara Muhammad Hamid, sejak PN, PBM ada yang membuatkan UMNO huru hara. Segelintir pimpinan UMNO ada yang menjadi tali barut kepada PBM. Betul, saya setuju. Tali barut ini sepatutnya disingkirkan. Tapi saya dikabarkan mesyuarat 6 Januari ini. Mana lebih kurang dalam 5 hari, 6 hari lagi, UMNO Majlis Tinggi akan mesyuarat. Saya dipahamkan. Saya mengharapkan itu mesyuarat bulanan. Saya mengharapkan agar sesuatu tindakan atau peringatan jelas yang harus dilakukan oleh Presiden UMNO dan Majlis Tinggi harus membuat keputusan. Mesti memuktamadkan. Hentikan segala ancaman dalaman di kalangan warga UMNO. Kita tak boleh lagi mengizinkan perbalahan ini berterusan. Saudara, siapa tu dia? Di Melaka. Ini satu hal lagi, saudara. Saya tak tahu. Di Melaka, saya menerima kiriman. Dan kita dengar juga tular. Kenyataan, bagaimana isunya, katanya. Tapi bukti belum ada lagi, saudara. Saya cuba berhubung dengan Datuk Sulaiman. Tak dapat. Saya cuba menghantar mesej kepada sahabat saya, Datuk Rauf. Juga tidak ada balasan. Mungkin mereka bercuti. Ujung-ujung tahun ni. Kononnya, katanya bahawa wang
untuk bantuan pada PBT. Pengenali pejabat daerah ya. PBT kononnya dimasukkan dalam satu akaun yang dikuasai oleh pemimpin tertentu. Itu katanya. Saya tidak boleh mengesahkan itu berlaku, ya atau tidak. Tapi bagi saya, persoalan ini sepatutnya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka kena segera menjawab. Dan orang yang dituduh ialah Saudara Datuk Rauf. Beliau juga harus tampil untuk memberi penjelasan, menjernihkan keadaan. Memang di Melaka tak banyak pun, ada 4-5 bahagian, 6 bahagian saja. Tapi di Melaka juga ada mereka yang menentang atau yang menuntut agar Presiden UMNO meletakkan jawatan dulu. Jangan lupa. Saya selalu mengatakan, kita jangan lupa. Kita boleh memaafkan, we can forgive, tapi jangan lupa, we cannot forget. Ada. Jadi apakah ini bunga-bunga perpecahan yang mahu diwujudkan untuk membayangkan bahawa kepimpinan Presiden tidak mampu untuk melakukan perubahan dan mendamaikan suasana. Isunya saya nampak masih lagi dilaga-lagakan antara Datuk Sulaiman dan Datuk Rauf, Esko Kanan Kerajaan Negeri Melaka. Bagi saya, kenapa kita sama-sama warga UMNO nak melaga-lagakan? Kalau tak betul, jumpa terus Ketua Menteri. Kalau rasa benda begini, tak perlulah ditularkan dalam media sosial. Itu keadaannya, Saudara Hamidah Abdul Hamid. Kita tak perlu lagi adanya gunting dalam lipatan. Cukup-cukuplah UMNO bermasalah. Tempoh 4 tahun ini, Saudara, adalah tempoh untuk warga UMNO menyantuni dan menjahit setiap luka-luka yang kita alami. Tiang Seri UMNO yang begitu teruk dimakan oleh anak-anak dan parasit ini perlu kita segera perbaiki. Dan kalau ada anak siri ataupun anak parasit ini perlu kita singkirkan. Saya haraplah mesyuarat 6 hari bulan nanti ada ketetapan yang bakal dilakukan oleh Presiden yang mengemudi Bahtera UMNO. Saya dulu dah bercakap dalam menakodai pelayaran Bahtera UMNO ini, kalau ada juragan-juragan, kalau ada anak kapal yang mabuk laut, campak ke laut aja. Singkirkan terus. Tak perlu lagi sebab mereka inilah juga yang akan membuat onar. Akhirnya parti UMNO dilihat buruk, dilihat jelek di mata rakyat. Saudara SB Napiah, pengkhianat dalam parti sendiri lagi bahaya. Ya, saya setuju. Kalau nak diambil kira, pecat saja. Saya amat bersetuju dengan pandangan SB Napiah. Yang kita musuh, kita tahu kalau musuh kita berdamai, tak ada masalah. Kita tahu dia musuh kita, tapi berdamai untuk salawat ala Nabi. Tapi yang kita risaukan, pengkhianat dalaman. Orang dalam parti ini, mereka, saya katakan, telunjuknya lurus, kelingkingnya berkait. Ia dibagaikan pepat di luar, rencung di dalam. Berselindung di sebalik wajah-wajah ayam, tapi sebenarnya mereka adalah musang. Dan mereka sekarang ini memang saya tahu, kerana melihat cara hala tuju kepimpinan negara di bawah Tadbir Urus Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, peluang untuk menjana kekayaan sudah semakin kering. Hari ini saudara, banyak projek-projek tidak ada lagi runding terus. Bila tak ada runding terus, bagaimana mereka nak berjumpa dengan pemimpin-pemimpin tertentu? Dulu boleh. Dulu jumpa menteri, balik daripada jumpa menteri itu, dapat saja tanda tangan tu, terbayanglah puluhan ribu atau ratusan ribu. Pernah saya lihat ada kawan-kawan, saya tahu bukan saya tak tahu saudara. Malah mereka bertanya kenapa dia tak buat. Saya kata saya tidak mahu menjadi hamba kepada duit. Saya tak mahu menggadaikan maruah saya untuk melakukan tindakan begini. Minta projek jadi orang tengah. Orang lain kaya, kita dapat kecil sikit. Sampai bila nak jadi begitu? Kalau nak buat sendirilah. Ataupun kenapa kita nak putuskan rezeki orang lain? Sepatutnya tindakan ini tidak diizinkan lagi. Dan dengan kepimpinan hala tuju kepimpinan hari ini, sebagaimana kenyataan yang bermakna Perdana Menteri dan menteri-menteri akan mengikutinya. Mereka akan mematuhi kehendaknya, tidak ada lagi projek-projek running terus. Dan untuk mendapatkan tanda tangan menteri bukan lagi sesuatu yang boleh berlaku macam mana dulu. Sebab tu dulu dah saya dapat jawatan menteri, berderitlah ceritanya, keluar dalam media sosial. Menteri itu menandatangani, dapat tanah. Menteri itu buat projek ini, dapat projek. Sekarang dah tak ada saya.
Jadi bila mereka tidak mereka tidak memperolehi sumber yang mencari rezeki yang sehina ini, mereka mula mewujudkan suasana dikeruhkan dalam UMNO supaya mereka yang ingin untuk memegang jawatan dalam parti ini mengeluarkan wang. Saya dah bercakap dulu lagi, saya dah bagi tahu saya satu benda yang tidak logik. Sebagai contoh saya katakan, setara nakkan Datuk Mak Hassan jadi timbalan Presiden parti. Kerana keyakinan dia boleh membantu Presiden, dia boleh membantu membawa UMNO lebih maju ke hadapan, dia boleh meneruskan perjuangan untuk rakyat. Kita sokong bolehlah, tapi takkanlah kita minta tenaga dia, kita minta buah fikiran dia, tapi waktu yang sama kita minta dia keluar duit. Hantu gaya mana nak buat benda begini? Sokong Datuk Seri Presiden, Datuk Zahid mesti jadi Presiden parti. Sebab yakin. Dan waktu yang sama, minta duit daripada dia. Pernah dulu waktu pertandingan antara Tengku Razali Hamzah, saya bagi tahu. Minta, kerana kita yakin bahawa boleh Tengku Razali Hamzah boleh menjana ekonomi negara melalui pengalaman, pengetahuannya. Nak jadikan dia sebagai pemimpin utama negara. Dan waktu yang sama, minta duit daripada dia. Apa benda ni? Tak betul. Malu kita. Begitu juga sekarang ni. Di peringkat bahagian. Kalau kita percaya pada seorang itu untuk memimpin bahagian-bahagian, mungkinlah Sipolan bin Sipolan itu kita yakin mempunyai kelayakan, mempunyai keberanian, mempunyai daya saing politik yang hebat. Dia perlu kita angkat sebagai pemimpin peringkat bahagian. Tapi bila kita nak angkat dia, kita pula menetapkan syarat. Kenalah, you kena keluar duit lah. Saya kata, hantu gaya mana nak keluar duit? Inilah silap yang kita lakukan, kesilapan peringkat ahli akar umbi. Kita meminta supaya ada wamimah, ada bayaran yang perlu dibayar oleh pemimpin. Jadi bila kita minta pemimpin itu membayar sesuatu untuk jawatan, maka dia akan menjadi pemimpin yang korup. Jadi saya mengharapkan teman-teman, dalam menghadapi sempena tahun baru 2023, sematkan di dada kita. Kita mahukan pemimpin untuk mereka memimpin dan kita tidak akan mendera mereka untuk mengeluarkan sebarang bayaran. Kita mahu hadirnya pemimpin UMNO menjelang 2023 ini, pemimpin yang bersih, yang tidak lagi korup, agar bahtera bangsa ini dapat terus dikembangkan layarnya, membawa harapan bangsa. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tahun baru.